Dalam video ni cikgu akan bincangkan dengan kamu kertas satu peperiksaan percubaan bagi Negeri Sembilan untuk subjek biologi lah. Jadi tanpa buang masa, kita tengok nombor satu. Rajah satu menunjukkan sel yang didapati dalam satu daripada sistem dalam badan manusia. Jadi kita ada sel di sini. Jadi sel ni adalah unit asas bagi kehidupan lah ya. Dan kamu belajar waktu tingkatan 4 dulu tu, yang bab yang kedua tu adalah struktur umum bagi sel. Struktur umum bagi sel iaitu sel ada nukleus, ada jaringan endoplasma kasar, ada mitokondria, itu struktur umum. Kemudian dalam bab tu juga sebenarnya kamu belajar lagi spesifik tentang bentuk-bentuk sel, dan bentuk-bentuk ni dipengaruhi oleh fungsi dia. Dipengaruhi oleh fungsi. Dan salah satu sel yang ada di dalam badan manusia ni adalah sel saraf lah ya, sel saraf ataupun sel neuron. Jadi sel neuron ni, kalau kamu masih ingat lagi, refresh balik dalam ingatan kamu, ada 3 jenis. Yang pertama adalah neuron motor, kemudian neuron geganti, satu lagi adalah neuron deria. Ada 3 jenis, ataupun sensory neuron, relay neuron dan motor neuron. Dan yang ini sepatutnya lah ya, bila dah belajar, kamu nak kena tahulah struktur dia bagaimana dan apa fungsi dia. Dan yang ini adalah motor neuron. Motor neuron. Okey. Ni struktur dia, dan dia adalah specific structure yang pada motor neuron tu. Bagaimana dia punya nama-nama dia tu, dan bagaimana struktur-struktur tu membantu dalam pergerakan impas saraf ataupun impas elektrik. Jadi yang ni terlibat dalam proses apa, ataupun dalam sistem apa? Dalam nervous system, dalam sistem saraf. Okey, jadi yang ini sedikitlah ulang kaji ya. Bukanlah cikgu nak pergi satu persatu, sekadar nak refresh balik saja ingatan kamu tentang apa benda yang kamu dah belajar sebelum ni. Jadi yang ini sebenarnya adalah sensory neuron. Cikgu salah ni ya. Yang ni adalah sensory neuron. Jadi nak kena betulkan. Ini bukan motor neuron, ni sensory neuron. Jadi sensory neuron ni selalu ada pada organ-organ deria. Jadi di organ-organ deria kan kamu ingat dia ada reseptor. Reseptor ni dia akan detect stimulus, rangsangan apa yang ada di persekitaran. Kemudian lepas dia detect stimulus tu, dia akan ada penghasilan impas elektrik atau impas saraf, dan dia akan diterima di sinilah, di dendrit ni. Kemudian dia akan bergerak sepanjang akson sampailah ke hujung ni yang dipanggil sebagai synaptic knob ni. Kemudian adanya penghasilan neurotransmitter di antara yang hujung ni, synaptic knob ni, dengan reseptor yang baru pada relay neuron, neurotransmitter. Neurotransmitter contohnya kita ada acetylcholine ya, contoh neurotransmitter. Neurotransmitter nama umum lah, general name. Dia ada lagi spesifik, contohnya acetylcholine. Kemudian ada juga neurotransmitter yang ada di otak, tak salah cikgu, ada nama lain. Sebagai contoh, kita ada dopamin, serotonin. Jadi dia ada banyak nama bagi neurotransmitter ni, banyak jenis lah. Kemudian relay neuron. Relay neuron ni duduk di dalam mana? Duduk di dalam saraf tunjang. Okay? Dia located inside the spinal cord. Kemudian dia akan hantar maklumat tu pergi ke otak. Otak akan tafsirkan lah. Jadi apa yang berlaku di persekitaran. Kita punya organ-organ deria ni, dia akan kesan rangsangan apa yang ada di persekitaran. Sebagai contoh, sekarang ni kamu tengah dengar apa yang cikgu ceritakan atau berbincang dengan kamu lah. Jadi dia akan ada reseptor-reseptor yang dapat kesan rangsangan. Contohnya rangsangan dari segi bunyi yang dihasilkan. Jadi ada reseptor di dalam telinga. Kemudian ada reseptor di dalam mata yang melibatkan retina ataupun fotoreseptor. Jadi dia akan kesan apa yang kamu tengok sekarang ni. Kemudian dia akan hantar maklumat pergi ke otak. Ya. Jadi ada macam-macam lagi lah proses yang berlaku. Kemudian barulah dia akan bagi tindak balas. Kalau memerlukan tindak balas. Kalau tak memerlukan tindak balas, dia akan kekal di situlah. Jadi kalau dia memerlukan tindak balas, sebagai contoh, kamu tengah study ulang kaji. Kamu pun ada kertas yang cikgu bagi ni, dan kamu pun tulis. Okey, sesuatu di dalam kertas tu. Itu tindak balas lah, tindak balas.
dalam memperkukuhkan lagi ingatan ataupun proses pembelajaran, proses ulang kaji kamu. Jadi dia terlibat dalam sistem saraf. Seterusnya soalan nombor 2. Rajah 2 ialah carta bar yang menunjukkan kepadatan organel X dalam sel P dan Q. Jadi dia melibatkan organel X. Jadi apa dia sel P dan Q ni? Iaitu P ni adalah palisad mesofil, Q adalah spongy mesofil. Ini adalah sel yang terdapat di daun. Okey, terdapat di daun. Jadi dia terlibat dalam proses fotosintesis. Jadi bila terlibat dalam fotosintesis, organel apa yang banyak di sini adalah kloroplas. Okey, kloroplas. Dia paling banyak sekali di palisad mesofil dan dia berkurang sedikitlah daripada palisad mesofil di spongy mesofil. Dan dia akan banyak berlaku proses fotosintesis. Jadi apakah organel X? Organel X ni akan tukarkan tenaga cahaya ke kimia. Menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP ni mitokondria. Mengangkut protein yang telah disintesis ni jalinan endoplasma kasar. Mengawal aktiviti sel ni adalah nukleus. Jadi cubalah tuliskan kat tepi ni mitokondria. Jadi sambil-sambil kamu ulang kaji itu, dengan harapan kamu dapat kuatkan ingatan kamu tentang sesuatu yang kamu dah belajar yang melibatkan biologi. Jadi ulang kaji ni bukan semata-mata kita nak pastikan kita dapat jawab betul semua ya, yang melibatkan soalan-soalan pasia ni. Ulang kaji ni adalah sebenarnya kita nak kuatkan kita punya ingatan tentang apa yang kita dah belajar. Nak kuatkan ingatan supaya nanti kita bersedia bila kita masuk untuk final exam ataupun untuk trial exam kamu nanti. Jadi ini antara benda yang cikgu dah banyak kali ulang kan. Setiap kali trial paper mesti dia ulang tentang fotosintesis ni. Jadi hopefully kamu boleh faham dan ingatkan lah. Jadi dalam fotosintesis ni ada dua tindak balas yang berlaku. Yang pertama adalah light dependent reaction. Bila sebut tentang light dependent reaction ni, dia bersandarkan cahaya, dia memerlukan cahaya. Kemudian light independent reaction ni dia tidak memerlukan cahaya. Jadi ada dua di sini. Kalau dia memerlukan cahaya, maksudnya dia kena berlaku pada waktu yang ada cahaya, terutama sekali waktu siang lah. Kalau light independent reaction ni, dia boleh berlaku waktu siang dan malam, tak ada masalah. Cuma yang pastinya, dia berlaku di tilakoid. Okey, berlaku di tilakoid ataupun granum ataupun grana lah. Di situ adanya pigmen yang warna hijau dinamakan sebagai klorofil. Jadi di tilakoid ini akan berlaku light dependent reaction yang mana dia akan gunakan cahaya. Cahaya ni juga akan digunakan untuk pecahkan molekul air menjadi hidrogen, menjadi oksigen, menjadi elektron. Okey, menjadi elektron. Jadi kemudian akhir sekali dengan gunakan semua yang ada tadi daripada pemecahan air itu melalui proses fotolisis tu, dia akan digunakan dekat light dependent reaction dan dia akan hasilkan NADPH dan dia akan hasilkan ATP. ATP dan NADPH ni akan masuk ke light independent. Independent tu bebas, tidak memerlukan cahaya. Dan dia akan gunakan carbon dioxide. Carbon dioxide ni akan diikat dan dia akan jadi gula lah ataupun glukosa, ikut kepada jenis tumbuhan. Kalau tumbuhan tu dia hasilkan glukosa ataupun maltosa ataupun karbohidrat, jadi pastinya dia adalah unit asas dia adalah glukosa ya. Kalau tumbuhan tu jenis yang menghasilkan sukrosa, ini sukrosa lah nanti, sukrosa. Jadi maksudnya light independent reaction ni dia boleh berlaku waktu siang dan malam, tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia banyak berlaku waktu siang. Sebab apa? Waktu siang lah yang ada penghasilan ATP dan penghasilan NADPH. Ya. Ini cikgu tak terang lah. Ini cikgu dah terang pada video-video sebelum ni. Pada video bab yang fotosintesis ni pun cikgu ada terangkan juga kan. Jadi ulang-ulang banyak kali. Tak tahulah cikgu cemuih kadang-kadang rasa. Okey, fosfolipid ialah unit asas bagi membran plasma. Yang manakah antara berikut susunan fosfolipid bagi suatu membran plasma? Jadi kita nampak ini tak kena lah. Tak ada lah bentuk macam tu ya.
Jadi nampak tak, dalam biologi tak semestinya kita kena ingat tentang ayat tu saja, tentang nama tu saja. Kita kena ingat juga bentuk yang ada. Dia bentuk macam mana, struktur dia tu macam mana. Sebab itulah ingatan ni tak semestinya tentang nama. Bentuk pun memerlukan ingatan juga. Ya. Tapi dia tak adalah sampai susah macam kita nak hafal Al-Quran ya, ataupun hafal sesuatu ke yang bersifat ayat ke kan. Dia bukan sampai macam tu lah. Dia tak ada seteruk itu ya. Yang ini pun bukan, yang ini pun bukan. Jadi jawapannya yang inilah. Dan kalau cikgu besarkan ikut yang nota cikgu buat untuk yang DLP ni, Dual Language Program ni, dia ada bahagian yang melibatkan kepala, polar head, ada melibatkan non-polar tail, ada melibatkan kolesterol, channel protein, carrier protein, glycolipid, glycoprotein. Dan semua ni nak tak nak kamu kena fahamkan kenapa dia ada di situ. Dan dia berfungsi untuk membantu plasma membran ni menjalankan dia punya fungsi sebagai nak mengangkut bahan keluar dan masuk daripada sel. Okey. Itu yang berlaku. Kita pergi soalan nombor 4. Rajah 3 menunjukkan pergerakan oksigen dari alveolus ke dalam kapilari darah. Jadi sekarang ni melibatkan pergerakan oksigen. Jadi kalau kita nak sebut oksigen tinggi dan rendah, kepekatan dia, kita tak guna concentration of oxygen ya. Kita guna apa? Partial pressure. Kalau air kita guna water potential. Kalau oksigen kita guna partial pressure. Kalau karbon dioksida kita guna partial pressure. Kalau bahan-bahan lain tak ada masalah. Kita boleh guna high concentration of ion, high concentration of substance, high concentration of glucose, tak ada masalah. Tapi untuk yang melibatkan air, melibatkan oksigen, karbon dioksida ni, yang itulah yang cikgu sebut tadi. Ya. Okey, oksigen dia akan merentas lapisan ni, alveolus ni, kemudian dia akan masuk ke kapilari darah. Dia akan masuk ke kapilari darah. Dan bila dia masuk ke kapilari darah, mestilah dia akan bergabung dengan hemoglobin. Dia membentuk oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin. Ni sekadar nak bagi ingat sajalah, satu hemoglobin boleh bawa sebanyak berapa? 4 oksigen. Satu hemoglobin boleh bawa sebanyak 4 oksigen. Satu ni cikgu tulis bahasa Inggeris ya. Eritrosit ni sel darah merah lah. Nak guna red blood cell pun boleh, nak guna eritrosit pun boleh. Okey, tak ada masalah. Memang international book pun dia sebut guna RBC ya, dia guna RBC, red blood cell. Jadi satu eritrosit ada lebih kurang 250 juta, million of hemoglobin. Jadi maksudnya satu eritrosit boleh bawa 1 billion oksigen. Dia boleh bawa 1 billion oksigen. Okey, jadi dia akan merentas, dia menggunakan proses simple diffusion. Kemudian dia masuklah ke kapilari darah. Oksigen tak ada masalah, dia mudah saja. Dia bergabung saja dengan karbon dioksida, bergabung saja dengan hemoglobin. Yang susahnya untuk pergerakan di dalam badan ni adalah melibatkan karbon dioksida. Kamu kena ingat sikit saja ya, karbon dioksida yang dibawa oleh hemoglobin. Hemoglobin tak boleh bawa banyak. Jadi kalau kamu tengok kat sini, ada 23% sahaja. Ini nota DLP cikgu lah. Ada 23% sahaja oksigen yang dibawa oleh hemoglobin, membentuk karbaminohemoglobin. 70% lagi dibawa dalam bentuk bikarbonat ion. Yang ni pun cikgu dah terangkan ni panjang tentang bikarbonat ion. Okey. Cikgu dulu waktu cikgu belajar dulu, cikgu tak belajar detail macam ni waktu HPM. Yang ni cikgu belajar detail ni waktu matrikulasi, macam mana karbon dioksida diangkut. Tapi tak upayalah, dalam silibus kamu ada, cikgu pun dah buat video tentang ni, dan kamu boleh pergi tengoklah video tu. Macam mana karbon dioksida diangkut. Dan dia agak complicated dan agak susah juga sebenarnya nak angkut oksigen ni. Angkut oksigen pula, angkut karbon dioksida. Okey, 70% lagi akan dissolve di dalam plasma. Jadi apakah proses Q? Simple diffusion. Jadi kalau osmosis ni adalah untuk melibatkan water. Active transport ni kita ada yang hydrogen ion,
kan? Kita ada hydrogen ion, kita ada sodium and potassium dengan potasium. Facilitated diffusion ni kita ada glukos. Walaupun dalam buku teks kamu ni glukos juga dalam active transport. Okey, tapi sebenarnya cikgu dulu waktu belajar, glukos ni sebenarnya dia dalam facilitated diffusion. Dia memang ada yang melibatkan active transport, tapi dia bukan semudah yang kita faham tu. Bukan semudah yang kita faham. Dia ada melibatkan orang kata apa? Cikgu pun tak ingat lah. Dia ada proses lain yang memerlukan active transport, tetapi dia akan berlaku juga pada waktu yang sama facilitated diffusion. Dia agak rumit dia punya kombinasi dia tu. Dia ada kombinasi. Bila dia ada melibatkan kedua-dua proses ni, iaitu facilitated diffusion dengan active transport. Untuk yang melibatkan glukos ni. Glukos sendiri pun dia ada spesifik protein carrier yang bawa dia, protein pembantu. Dia spesifik. Memang nama dia tu memang untuk khas untuk glukos. Kemudian soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni dia merujuk kepada jalur kentang XYZ berukuran 50 mm panjang. Jalur kentang ini direndam dalam 3 larutan yang berbeza. Jadi ada keyword kat sini 50. Okey, 50. Kemudian dia ada kentang lah. Kentang ni dia dalam distilled water. Distilled water ni kita tahu dia adalah hypotonic solution. Kamu kena ingat ya, macam mana nak bezakan solution, solvent dengan solute. Solution, solvent dengan solute, ataupun bahan terlarut, larutan, satu lagi pelarut. Okey, itu bahasa Melayu lah. Nak hilang dah suara cikgu ni. Kemudian 5% sucrose solution. 5% sucrose solution ni kita kena tengok juga sama ada dia isotonic, okey, ataupun hypotonic, ataupun dia boleh jadi hypertonic, ikut kepada bahan yang kita gunakan. Ya, selalunya isotonic tu maksudnya water potential dekat luar ni dengan dalam tu sama. Kalau yang macam hypotonic ni, water potential dekat luar ni tinggi, dalam tu rendah. Dalam rendah, luar tinggi. Kalau yang ini water potential dekat dalam, kita tak pasti sama ada dia tinggi atau rendah. Kemudian kalau dia ni 25%, seolah-olah dia tinggi lah. Dia tinggi, dia adalah hipertonic lah. Hipertonic. Jadi maksudnya water potential dekat luar ni dia rendah, dekat dalam ni dia tinggi. Water potential, keupayaan air. Kita tak sebut high concentration of water ya, kita sebut water potential. Jadi tolong terbiasakanlah dengan istilah-istilah ni. Walaupun kadang-kadang student dia jawab high concentration of water, ada pemeriksa dia kesian, dia bagi juga betul. Ya, dia bagi juga betul. Cikgu dulu pun macam tu jugalah ya. Kadang-kadang kita ada confuse. Selalu duk sebut tentang high concentration. Tak boleh sebenarnya. Dia ada khusus, nama-nama khusus. Kalau macam oksigen tu, karbon dioksida kita panggil partial pressure. Kalau yang melibatkan air, water potential. Jadi yang ini pastinya air akan masuk. Jadi bila air akan masuk, dia akan lebih. Jadi panjang dia tu, dia punya panjang dia tu akan lebih daripada 50 mm. Jadi kalau yang ini panjang ni kemungkinan sama dengan 50 mm. Kemungkinan sama lah kalau di dalam isotonic. Kalau yang ini pula panjang dia akan kurang daripada 50 mm. Kamu matematik kamu tahulah kan ya, kurang sama dengan panjang. Ada satu lagi, panjang atau sama dengan kan. Yang ni tak sama dengan. Ini matematik lah, cikgu tak nak pergi pada matematik tu. Jadi apakah berlaku pada panjang selepas 30 minit? Jadi soalan dia bagi macam ni. Jadi kita ada panjang dia tu 50. Jadi kita sepatutnya tahulah dia punya limit dia tu macam tu. Okey, macam ni. Boleh ya? Jadi yang ni dia mesti lebih daripada 50. Yang tak lebih salah. Cikgu warna merah. Tak lebih salah. Yang ni tak lebih salah. Jadi kita ada dua kemungkinan jawapan, yang ini, iaitu B dengan D. Kamu nampak tak? Dia tulis sama kan?
Okey, yang ni dia mesti kurang. Jadi jawapan yang paling tepat sekali B lah. Ini yang kebiasaannya. Tak boleh, dia tak boleh yang ini lebih daripada yang ini, tak boleh. Okey, dia tak boleh berlaku macam tu. Jadi paling tepat sekali adalah B. Seterusnya kita ada soalan nombor 6. Pernyataan berikut menunjukkan fungsi organel P. Jadi P ni akan kawal aktiviti sel. Jadi bila sebut tentang organel ni adalah komponen-komponen sel. Cikgu tak nak ulang lah mitokondria ni yang mana, apa fungsi dia, Golgi apparatus yang mana, apa fungsi dia, plasma membrane, lysosom, nukleus, ribosom, endoplasmic reticulum. Semua ni ada dah cikgu buat video dia. Hopefully kamu boleh fahamkan dan boleh ingatkan tentang fungsi-fungsi ni ya. Kamu kena usaha untuk apa, untuk capai lah apa saja yang kamu cita-citakan. Kalau kamu tak usaha nak ingatkan, memang kamu takkan ingat lah. Jadi ini melibatkan nukleus, melibatkan nukleus. Okey, dalam nukleus tu ada apa? Ada kromosom. Kromosom ni apa dia punya unit asas dia? Nucleic acid. Yang ni kamu belajar dalam chemical composition in the cell. Okey, komposisi kimia di dalam sel. Jadi kita ada belajar tentang nucleic acid, kita ada belajar tentang air, kita ada belajar tentang protein, kita ada belajar tentang lipid, kita ada belajar tentang karbohidrat. Jadi bukanlah air, bukanlah lipid, bukanlah amino acid yang akan kawal aktiviti sel, tetapi nucleic acid. Jadi bila sebut tentang enzim, protein structure dia apa? Enzim ni adalah tertiary. Okey, enzim adalah tertiary. Jadi tertiary bentuk macam mana? Ini cikgu ada copy paste, cikgu ambil daripada internet lah. Kalau primary ni bentuk dia macam ni, kalau secondary bentuk dia macam ni, kalau tertiary bentuk dia macam ni, quaternary bentuk dia macam ni. Jadi yang mana sekali paling hampir sekali? Tertiary. Yang ini. Yang inilah. Yang ni quaternary ni. Yang ni primary. Yang ni secondary. Ya. Jadi nampak tak? Dalam biologi bukan semestinya kamu kena hafal melibatkan nama sahaja, ayat sahaja. Kamu juga kena ingat tentang struktur dia tu bentuk macam mana. The shape of the structure you need to remember. Seterusnya kita ada soalan nombor 8. Rajah 5 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji tindakan pepsin ke atas albumin. Okey, bila sebut tentang pepsin ni, nak kena ingat dekat dinding perut tu, dia terdiri daripada terdiri daripada sel lah, 3 jenis sel utama, iaitu yang melibatkan chief cell, melibatkan parietal cell dengan mucous cell. Chief cell, parietal cell dengan mucous cell. Jadi kamu kena ingat apa dia punya penghasilan dia tu, rembesan dia. Dan salah satunya adalah chief cell lah. Jadi chief cell ni dia akan rembeskan apa? Dia akan rembeskan pepsinogen. Anak panah tu maksudnya dia rembeskan. Dia akan keluarkan pepsinogen. Dia secrete pepsinogen. Pepsinogen ni akan ditukar oleh HCl yang dihasilkan oleh parietal cell. Jadi HCl ni dia sangat acidic lah. Dia boleh 1.5 hingga 2.5. Dia punya pH. pH ni boleh lebur baku besi ya. Sebab itulah mucous cell akan hasilkan mucus untuk protection of the stomach wall. Untuk melindungi dinding perut daripada hakisan hydrochloric acid. Barulah dia bertukar menjadi pepsin. Pepsin ni akan bertindak balas terhadap protein. Jadi protein tu akan ditukar jadi polypeptide. Okey, di polypeptide ni akan masuklah, dia akan membentuk chyme, akan masuk ke duodenum. Kemudian akan dipecahkan lagi kepada molekul-molekul yang lebih kecil. Cikgu tak nak pergi detail tu lah, kamu kena ingat balik apa yang kamu dah belajar. Jadi albumin ni ada protein lah ya. Albumin ada protein. Kemudian ada water bath untuk 37 darjah Celsius. Untuk enzim manusia, ya, 37 darjah Celsius. Kalau untuk melibatkan plant punya enzim, dia lebih tinggi sebenarnya dia punya tindak balas, suhu tindak balas dia. Okey, kita ada 4 ni, A, B, C, D. Jadi contain yang manakah shortest time?
Jadi kena baca satu-satu ni ya. Dia ni tidak ada pepsin. Pepsin tidak ada. Dia ni tidak ada HCl. Dia ni tidak ada HCl. Jadi HCl ni kena ada, pepsin kena ada, barulah cepat tindak balas dia. Jadi yang paling tepat sekali A lah, tabung uji A. Sebab apa? Sebab dia ada HCl, dia ada pepsin yang dimasukkan. Jadi pepsin tu dia kena bertindak balas dalam keadaan yang berasid. Dia bagus dia punya tindak balas tu dalam keadaan yang berasid. Okey, nombor 9. Berikut adalah penerangan tentang satu fasa dalam mitosis. Kromosom bergerak ke kutub yang bertentangan. Jadi bila melibatkan pergerakan kutub bertentangan ni, dia mesti anafase. Okay, dalam proses mitosis. Gentian geledung hadir tetapi tiada membran nukleus. Ini tak ada masalah lah. Gentian geledung hadir tapi tiada membran nukleus. Jadi selalunya kita melibat kepada maklumat ni, kita tahu dia adalah anafase. Dia tak ada anafase 1, anafase 2 ya, sebab dia mitosis. Jadi anafase lah. Jadi tolonglah ingat, metafase ni apa yang berlaku, profase apa berlaku, telofase apa berlaku. Dan sebelum masuk mitosis, kena ada proses interface ni. Sama juga, kena ada interface sebelum dia masuk mitosis. Dia kena berlaku proses interface sebelum dia masuk meiosis. Tetapi meiosis ni ada meiosis 1, meiosis 2. Jadi apa yang berlaku dekat meiosis 1 dan meiosis 2, dia ada persediaan juga. Sel tu akan mengalami persediaan juga sebelum dia masuk meiosis 2. Persediaan tu, fasa tu kita panggil interkinesis. Kita tak panggil dia interface dah. Cikgu bagi tahu ni sebab apa? Sebab ada student tanya cikgu. Tapi tak ada dalam buku teks kamu. Pasalnya cikgu tak ada lah. Kemudian apa berlaku lah sepanjang proses mitosis ni, tapi cikgu tak nak ulang lah ya. Jadi ini pun cikgu dah terangkan dalam video cikgu ada. Yang bahasa Inggeris pun ada, bahasa Melayu pun ada. Okey, kemudian kita ada rajah 6, menunjukkan proses-proses yang terlibat dalam pengklonan manusia pula. Pengklonan haiwan. Jadi bila dah banyak sangat dia buat kerja kan, macam-macam, baca pun jadi dah salah. Jadi kita ada jenis sel A, lembu jenis A, lembu jenis B. Jadi kita ada sel diploid ni. Jadi kita sel diploid ni untuk apa? Untuk keluarkan semua dia punya nukleus. Jadi kita akan ambil semua nukleus dia dalam bentuk dia diploid. Dia full set of kromosom. Kalau kita ambil dia punya gamet ya, gamet tu akan ada separuh bilangan kromosom. Tetapi yang ini kita dapatkan dia punya full set of kromosom. Kemudian kita akan ambilkan ovum. Ovum ni kita buat apa nanti? Kita keluarkan semua dia punya nukleus tu. Sebab apa? Sebab kita nak ovum yang kosong. Kemudian kita masukkan nukleus ni ke dalam ovum yang ini. Barulah kita jadi embrio. Jadi embrio ni akan sama. Ni embrio ni embrio cikgu bubuh E lah. Embrio ni akan sama dengan cow type A. Dia akan sama dengan A. Sebab apa? Sebab dia ambil semua yang diploid sel ni, semua maklumat-maklumat genetik daripada A. Dia akan sama. Tak ada beza langsung. Sebiji. Very identical. Okey. Kemudian dimasukkan ke dalam surrogate mother atau ibu tumpang. Okey. Masukkan pada ibu tumpang iaitu type C. Dia nak masuk pada lembu jenis B pun boleh juga, tak ada masalah ya. Jadi dapatlah anak lembu. Anak lembu ni akan sama dengan A. Dia akan sama dengan A. Jadi which type of offspring produce? Jadi lembu type A. Dan soalan nombor 11. Jadual 2 menunjukkan bilangan kromosom dalam sel hati beberapa jenis haiwan. Jadi apakah bilangan kromosom dalam sperma setiap? Jadi kalau dalam sperma, yang ini adalah dalam sel hati. Sel hati ini adalah sel soma, iaitu somatic cell. Jadi bila somatic cell, dia mesti ada full set of kromosom dalam keadaan dia diploid. Okey. Jadi maksudnya kita kena bahagilah kalau untuk dapatkan dia punya gamet.
Apa bilangan kromosom dia. Jadi kalau yang ini dapat 1, 9. Yang ini dapat 3, 9. Yang ini dapat 3, 2. Ya. Jawapan ni adalah C. Senang je soalannya ya. Rajah 7 menunjukkan metafasa 1. Dia tersusun pada equatorial plate, satah khatulistiwa, ataupun metaphase plate boleh jugalah. Cikgu ni kadang-kadang banyak nama, cikgu risau juga. Nama yang paling betul sekali adalah ikut buku teks. Cikgu kadang-kadang terlupa dalam buku teks tulis apa. Sebab apa? Kadang-kadang kita kan baca buku international tu rujuk, lepas tu kadang-kadang terbaca yang ada kat dalam internet ni. Jadi dia bercampur-campur nama tu. Tapi yang paling betul sekali adalah yang ada dalam buku teks yang digunakan oleh buku teks. Jadi ikut je lah buku teks je. Jadi apakah kepentingan fasa ini? Okey. Menghasilkan variasi genetik. Metaphase 1. Pertukaran genetik di antara kromosom, mengekalkan ciri-ciri spesies, mengekalkan bilangan kromosom. Cikgu pun tak pastilah. Okay. Jawapan dia B ni nak terang macam mana kamu tak tahu. Menghasilkan variasi genetik dalam anak. Kalau variasi genetik ni selalunya dia melibatkan prophase. Dia selalunya melibatkan prophase. Prophase 1. Sebab apa, dekat prophase 1 ni akan ada proses crossing over. Jadi bila dia crossing over, dia akan menghasilkan variasi genetik. Dan dekat prophase crossing over tu juga dia akan ada exchange of genetic material. Tapi boleh jugalah produce genetic variation in offspring. Sebab apa? Yang tersusun ni kita tak tahu yang mana satu. Okey, kita tak tahu yang mana satu. Mungkin yang ini adalah daripada, mungkin yang ini ya, kamu cikgu bagi tengah-tengah. Yang ini dia akan jadi satu sperm. Yang ini akan jadi satu lagi sperm. Dan kamu kena ingat, homologous kromosom ni, satu datang dari parental, satu datang dari paternal. Paternal tu daripada ibu, satu lagi daripada maternal. Kita tak tahu yang ini daripada paternal ataupun maternal. Mungkin yang ini paternal, yang ini maternal. Jadi yang ini maternal, yang ini paternal. Jadi dekat sini nanti untuk sperm ni dia akan tinggi dia punya kromosom yang asal daripada maternal, daripada ibu, berbanding dengan paternal. Kalau yang ini sperm yang ini pula dia tinggi dia punya ciri daripada paternal berbanding dengan maternal. Jadi maksudnya setiap anak yang terhasil tu, setiap sperm yang terhasil tu mempunyai kepelbagaian ciri genetik yang sangat-sangat berbeza. Waktu dia tersusun, kita tak tahu yang mana satu tersusun yang banyak akan jadi anak dia tu yang mana satu banyak, daripada maternal atau paternal kromosom. Yang ni cikgu dah terang kat dalam bab yang melibatkan pembahagian sel lah. Panjang cikgu punya penerangan tu, tak tahulah ya. Kalau cikgu nak pergi ulang balik satu persatu apa yang berlaku di dalam meiosis 1, meiosis 2 ni, video ni nanti jadi 3 jam lebih. 3 jam lebih. Cikgu tak nak lah. Panjang sangat nanti kamu bosan. Cikgu pun tak larat sebenarnya ya. Bayangkanlah kalau cikgu dah buat 7-8 trial ni, dah lebih daripada 10 jam. Mungkin dah sampai 15 jam lah ya. Kamu pun cikgu tak tahulah mampu ke tidak nak dengar banyak-banyak kan. Kemudian kita ada rajah 8 menunjukkan mucospecies. Jadi jawapan ni betul lah ya. Produce genetic variation in offspring. Yang tu cikgu boleh mampu terang kepada kamu lah. Rajah 8 menunjukkan mucospecies. Jadi muco ni macam mana? Dia ada bahagian bawah ni, tak salah cikgu dipanggil sebagai rhizome. Jadi dia akan hasilkan enzim, kemudian dia akan cernakan makanan tu dekat luar dulu. Kemudian lepas dia cernakan makanan tu dekat luar, baru dia absorb all the nutrient. Jadi dia absorb all the nutrient. Jadi itu dalam proses saprophytism. Okay. Dia duduk pada organisma yang dah mati ya, organisma yang dah mati. Dia tak hidup pada organisma yang hidup.
Yang mati, yang decay, yang mereput, dia hidup pada situ. Untuk autotrophic nutrition ni selalunya dia hasilkan makanan dia sendiri. Yang ni melibatkan tumbuhan lah, dan melibatkan organisma-organisma yang ada kloroplast yang boleh menjalankan proses fotosintesis. Holozoid ni terbahagi lah. Holozoid, yang mana holozoid? Jadi holozoid. Dalam heterotrofik ni ada holozoid, iaitu yang melibatkan herbivore, omnivore, carnivore. Ya, yang ni pun ada dalam bab tingkatan 5. Cikgu dah buat lah yang tentang ni. Tingkatan 5 semua video dah habis. Tingkatan 4 je, tak masuk lagi bab ke-10 ni. Saprophytism, kemudian kita ada parasitism. Parasitism ni senang lah kan. Soalan nombor 14. 4 sampel makanan yang berbeza dengan jisim 0.5 gram dibakar. Suhu awal dan suhu akhir dalam tabung didih direkodkan. Isi padu yang digunakan adalah 20 ml. Yang manakah mengandungi lemak yang paling tinggi? Jadi lemak yang paling tinggi ni suhu dia akan paling banyak sekali perubahan. Suhu yang paling banyak sekali perubahan. Jadi kita tolak sajalah. Tolak saja. Ini 86 tolak 17. Kita ada 69. Okey, kemudian kita ada 94 tolak 17. Kita ada 3, 7, 8, 77. Hopefully cikgu tak salah tolak lah ya. Kamu ada kalkulator, kamu tolak lah. Cikgu malas nak buat kalkulator. Okey, 2 ni 19, 74, 18. Okey, 8, kemudian 6, 58. Jadi jawapan dia adalah C, B. Okey, B. Paling tinggi sekali 77. Jadi tak ada dalam silibus kamu, tak ada dah. Yang melibatkan lembu. Okey, stomach of the cow, iaitu yang melibatkan haiwan ruminant. Dah tidak ada dalam silibus ya. Tidak ada dalam silibus. Jadi tak payahlah. Confirm lah tak masuk dah untuk trial. Kalau dia masuk juga, cikgu tak tahulah. Silibus tak ada, tiba-tiba masuk. Memang tak sepatutnya lah yang berlaku perkara macam tu. Jadi cikgu tak nak terang lah. Rajah 10 menunjukkan kelenjar api yang terlibat dalam proses pencernaan di mulut. Kelenjar api ni kelenjar air liur lah, salivary gland. Okay, salivary gland, dia akan secrete saliva. Jadi saliva ni akan ada apa? Akan ada water, ada mucus, okay, ada amylase. Ada juga dikatakan adanya enzim lysozyme. Okey, tapi yang penting ni lah amylase lah. Amylase. Sebab apa? Amylase ni akan pecahkan starch kepada maltose. Okey, kita ada amylase di sini. Jadi what happen if gland P not able to function due to disease? Jadi starch cannot be hydrolyzed. Kanji tidak boleh dihidrolisiskan. Ni proses ni tak boleh berlaku. Proses ni tak boleh berlaku. Tak boleh berlaku. Soalan nombor 17. Rajah 11 menunjukkan struktur villus. Jadi villus. Jadi yang ini akan melibatkan fatty acid and glycerol. Ini fatty acid. Kanan ada 3. Glycerol. Dia akan masuk merentas melalui simple diffusion. Sebab apa? Sebab dia adalah lipid base. Okay? Lipid soluble substance, simple diffusion, akan terus masuk ke laktil. Laktil nanti akan bawa masuk ke lymphatic vessel. Okey. Proses X mestilah absorption ya. Assimilation tu dia gunakan glukos digunakan untuk cellular respiration. Itu assimilation. Digestion ni proses pemecahan yang ni. Starch kepada maltose tu digestion. Kemudian defecation ni adalah proses penghasilan najis tu lah. Defecation macam mana last kali dia buang. Soalan nombor 18. Persamaan berikut menunjukkan suatu proses yang berlaku dalam proses fotosintesis. Nampak tak dia ada gunakan hidrogen di sini. Kemudian dia akan hasilkan gula lah. Dan ada juga air yang akan dihasilkan. Air ni akan ganti balik air yang digunakan. Jadi yang ini kat mana berlaku ni?
Kalau melibatkan karbon dioksida, mestilah berlaku di stroma. Stroma, ya, stroma. Ini membran dia lah. Yang ni apa dia? Kita panggil granum. Satu stack ni kita panggil granum. Yang jambatan-jambatan ni kita panggil lamella. Okey, kemudian satu stack tu kita panggil sebagai thylakoid. Jadi yang mana berlaku di ni, yang melibatkan karbon dioksida di stroma, iaitu light independent reaction, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ini proses dia lah ya. Cikgu dah pergi terang. Adakah tadi tentang ni chloroplast? Ni ulang ya. Kamu lah sepatutnya kena ingat. Cikgu bukan nak ambil exam, kamu yang nak ambil exam. Jadi kamu nak kena ingat benda ni. Kamu nak kena paksa diri kamu ingat. Sebab kamu ada cita-cita yang kamu nak capai, ada result yang kamu nak bagi dapat. Jadi nak tak nak, kamu sendiri yang kena paksakan diri kamu supaya ingat. Kalau kamu tak payah paksa diri kamu, memang betul-betul kamu nak ingatkan benda tu, memang tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kata apa, cabaran, dugaan, benda-benda lain di sekeliling tu menyebabkan kita rasa tak nak buat kan. Dengan TV-nya, dengan handset-nya, dengan YouTube-nya, ada banyak cabaran yang menyebabkan yang lain-lain tu lagi seronok nak dibuat. Ya. Kemudian kita ada penapaian glukosa. Fermentation of glucose by yeast can be shown by the equation below. Jadi kita ada glukos di sini. Dia sama ada etanol, ada ni ya. Jadi kat sini ada glukos, ada hasil etanol, karbon dioksida dan energi yang melibatkan fermentation. Jadi fermentation ni ada dua jenis, iaitu alcohol fermentation dengan lactic acid fermentation. Alcohol fermentation ni contohnya ada yang berlaku oleh yeast, satu lagi oleh paddy plant. Cikgu tak nak ulang lah. Dia ni ada video yang melibatkan, cikgu terangkan tentang cellular respiration ni, boleh pergi tengok video tu. Okey, jadi dekat situ ada melibatkan glukos, etanol, karbon dioksida, energi. Ni karbon dioksida dan etanol. Hal lain tu semua salah lah. Soalan nombor 20. Dalam suatu respirasi serangga, di manakah pertukaran gas berlaku? Jadi pertukaran gas berlaku di sinilah. Okey, di hujung-hujung ni yang melibatkan tracheal. Jadi di mana oksigen akan masuk? Di lubang-lubang pada badan dia, iaitu spherical. Spherical ni dia ada injap ya, dia ada valve. Jadi bila masuk, dia akan memastikan oksigen yang masuk tu tak keluar balik. Jadi bila dah masuk ke spherical, dia akan pergi ke trachea. Daripada trachea akan pergi ke tracheal. Dekat tracheal tu lah akan berlaku gases exchange. Okey. Tracheal. Seterusnya, nombor 21. Penyataan berikut menunjukkan gerak balas seorang dalam situasi tertentu. Penghasilan adrenalina meningkat, kadar denyutan jantung meningkat, kadar pernafasan meningkat. Jadi selalunya bila semua ni meningkat adalah untuk memaksa diri itu untuk bernafas lebih kuat. Kenapa dia nak bernafas lebih kuat? Supaya dia dapat bekalkan lebih banyak oksigen kepada sel-sel untuk sel tu pecahkan glukosa menjadi ATP. ATP kenapa penting? Supaya boleh berlaku pengecutan dan pengenduran bagi otot. Okey, jadi kalau ATP kurang, otot pun tidak boleh nak mengecut mengendur secara banyak, dia akan kurang juga. Sebab itulah ATP kena banyak. Jadi bila ATP banyak, glukos kena banyak juga, dipecahkan oleh oksigen. Oksigen nak banyak macam mana? Kena tinggikan kadar pernafasan. Okey, high breathing rate. Breathing rate kena tinggi. B itu breathing lah ya, denyutan jantung. Jadi yang mana yang memerlukan tenaga yang banyak, oksigen yang banyak? Jalan saja tak lah. Menanam kebun pun tak, membaca buku pun tak. Bungee jumping. Okey. Kemudian rajah 13 menunjukkan hubungan antara dua proses. Jadi karbon dioksida akan hasilkan glukos. Jadi proses X ni adalah fotosintesis lah. Proses Y ni apa?
respiration. Respiration ni akan hasilkan tenaga, ni akan gunakan tenaga. Itu jawapannya. Senang je lah ya. Untuk soalan ni, maklumat berikut menunjukkan keputusan satu eksperimen untuk menentukan kandungan oksigen dalam udara hembusan menggunakan tiub J. Okey, jadi ni sepatutnya kena buat eksperimen yang melibatkan tiub J ni ya. Cikgu pun tak tahulah zaman COVID ni sama ada kamu sempat ke tidak nak buat eksperimen menggunakan tiub J. Tetapi untuk eksperimen yang melibatkan tiub J ni adalah kita nak cek kandungan oksigen dan kandungan karbon dioksida. Sama ada udara persekitaran kita ataupun udara hembusan kita. Udara persekitaran tu maksudnya udara yang kita akan sedut lah, inhale air. Udara yang kita sedut. Dia udara persekitaran lah, bilangan oksigen, bilangan karbon dioksida yang ada di persekitaran. Kemudian satu lagi kita ada exhale air. Okey, exhale air yang ada yang kita akan hembuskan. Dan hopefully cikgu tak salah lah ya. Untuk karbon dioksida di udara ni ada lebih kurang 0.04% dekat udara untuk karbon dioksida. Bagi untuk karbon dioksida, untuk karbon dioksida ni udara yang kita akan inhale, kita akan sedut, ada lebih kurang 0.04 karbon dioksida. Bagi udara yang kita exhale ni persen ya, peratus. Bagi yang kita exhale ada lebih kurang karbon dioksida dia 4%. Okey, 4% karbon dioksida. Jadi ini yang commonly lah, yang memang dah ada dalam fakta tu, yang kalau kita buat eksperimen pun dia akan dapat lebih-lebih kurang sahaja. Okey, iaitu yang melibatkan 4%. Kita boleh tengok pada eksperimen yang melibatkan tiub J. Kemudian kalau untuk melibatkan oksigen, inhale air, oksigen ada 21% di udara ni. Jadi udara yang kita sedut ni ada 21% oksigen. Okey. Kemudian untuk exhale, udara yang kita hembuskan ni ada lebih kurang 16%. Okey, untuk kita exhale ada lebih kurang 16%. Jadi memang sesuai lah, nampak logik lah. Okay, kita sedut ni ada 0.04. Tubuh badan kita takkan guna karbon dioksida. Dia takkan ambil karbon dioksida. Tapi bila kita hembus keluar, dia meningkat daripada 0.04 ni jadi 4%. Jadi maksudnya ada karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh badan yang dibuang keluar melalui udara hembusan. Manakala bagi oksigen pula, memang patutlah dia mengalami pengurangan daripada 21% jadi 16%. Memang patut dia jadi pengurangan disebabkan tubuh badan kita akan ambil oksigen tu. Dia akan ambil oksigen. Jadi ada kuranglah, lebih kurang 5% dekat sini ya. Jadi kalau kita tengok pun jawapan ni agak pelik sedikit. Jadi dia kata exhale air, oksigen. Dia kata 9%. Tapi tak apalah, kita tengoklah, kita kira nanti macam mana. Tetapi sepatutnya jawapan ni mestilah lebih kurang 17% lah, yang bersesuaian dengan maklumat yang cikgu ada ni. Okey, jawapan dia yang paling sesuai sekali sebenarnya adalah 17%. Tapi tak apa, jadi kita tengok saja macam mana kita nak kira di sini. Jadi kita ada dua bahan kimia yang kita akan guna. Yang pertama adalah potassium hydroxide. Okey, ataupun kalium hidroksida. Jadi kalium hidroksida ni berfungsi untuk dia absorb karbon dioksida. Dia dapat serap karbon dioksida. Bagi potassium pyrogalate ni ataupun kalium pyrogalol, dia akan ada keupayaan untuk absorb oksigen. Jadi maksudnya udara yang kita hembus tu, bila kita kenakan dia,
kita sentuhkan dia dengan potassium hydroxide, jadi dia ada keupayaan untuk serap karbon dioksida. Jadi udara tu akan memendek disebabkan ada penyerapan karbon dioksida. Kalau kita guna potassium pyrogalate ni, dia akan absorb oksigen, dia akan serap oksigen, menyebabkan udara tu semakin memendek. Jadi apa eksperimen yang kita buat sebenarnya? Kita akan sedut nafas, kita akan inhale nafas, kemudian daripada udara yang kita sedut tu, kita akan hembus pula nafas kan. Kita akan exhale. Kita akan keluarkan udara tu, gunalah rubber tubing. Selalu getah ni yang selalunya ada dekat sekolah tu, yang dekat pipe tu boleh gunalah. Kita hembus udara, hembusan kita tu dia akan diperangkap di dalam test tube ni. Jadi tidak ada udara luar lah. Pastikan test tube tu penuh dengan air, kemudian kita akan hembuskan udara di dalam tu. Jadi akan ada udara hembusan ni yang akan terperangkap atas ni. Okey, kemudian kita gunakan J-tube. J-tube ni di hujung ni, short limb ni, kita akan masukkan ke dalam ni. Kemudian sebelum kita masuk tu, kita kena letak dulu sedikit potassium hydroxide. Okey, kita letakkan sedikit potassium hydroxide, lepas tu kita masukkan, kita ambil udara yang atas ni. Okey, dan kita kena pastikan dia adalah 10 cm. Sebenarnya kalau ikut cikgu tak kisah pun, tak 10 cm pun tak apa. Ikutlah berapa sahaja kan, asalkan kamu ada awal dia, kemudian akan ditolak dengan yang hujung. Tapi tak apalah, 10 cm ni adalah standard yang digunakan. Jadi 10 cm udara datang daripada udara hembusan. Kemudian kita masukkan dengan potassium hydroxide. Kita tutupkan dia potassium hydroxide. Hujung akhir dengan akhir tu kita biarkan dia tertutup. Dia perangkap turus udara ni. Jadi kemudian bila dia perangkap turus udara ni, dia akan menyebabkan berlakunya penyerapan. Kalau untuk potassium hydroxide, dia akan berlaku penyerapan karbon dioksida. Jadi yang air column ni yang akan melibatkan karbon dioksida akan diserap. Dia akan diserap, menyebabkan daripada 10 cm akan berkurang. Jadi yang berkurang tu apa dia? Berkurang tu adalah tempat karbon dioksida. Jadi kemungkinan dia akan berkurang 9% ke, ataupun 9% pula, 9 cm ke, ataupun 6 cm ke. Jadi dia ada pengurangan. Jadi sama juga kalau dia buat untuk yang oksigen ni, yang melibatkan potassium pyrogalate. Kalau dia ni kena masuklah potassium pyrogalate, yang ni pun potassium pyrogalate, yang ni adalah udara hembusan 10 cm. Okey, 10 cm. Jadi kita tengok berapa pengurangan dia. Yang asal dia, kolom dia adalah 10. Yang berlaku pengurangan 8.3. Jadi 10 tolak 8.3. Ini sebab untuk oksigennya, kita tak buat untuk karbon dioksida sebab soalan dia minta oksigen. Jadi bahagi dengan berapa air yang ada kita asalnya, 10 cm. Darab dengan 100 sebab dalam peratus. Jadi kita dapatlah 10 tolak 8.3. Ni tekanlah kalkulator ya. Cikgu nak buka kalkulator pula dah. 7 sini. 9, 1.7. 1.7 per 10 darab dengan 100. Dapatlah 17. Cikgu dapat jawapan dia 17%. Cikgu pun tak pastilah kenapa jawapan dia 9. Tapi kalau kita buat yang karbon dioksida ni, kemungkinan kita dapat 9. Tak mungkin juga dapat 9 ya. Kalau kita buat karbon dioksida kan, 10 tolak 9.2 dapat 0.8. Jadi 0.8 okey, bahagi dengan 10 darab dengan 100 dapat 8% juga ya. Cikgu pun tak pasti macam mana dapat 9% ni. Mungkin cikgu kamu ada pengetahuan yang lebih ke, atau cikgu guna formula yang salah ke. Jadi bolehlah tanya cikgu kamu. Cikgu pun tak adalah 100% tahu semua benda ya.
Jadi ini yang berdasarkan pengetahuan yang cikgu ada lah. Jadi kalau kamu dah dapat maklumat tu, mungkin kamu boleh tulis kat ruangan komen ke macam mana ke, mesej cikgu ke macam mana. At least nanti bolehlah cikgu terangkan kepada pelajar-pelajar yang lain kan, macam mana cara untuk dapatkan jawapan bagi soalan nombor 23 ni. Tapi kalau cikgu kira dapat 17% ni lah ya, dalam udara hembusan. Okay, kita pergi pada soalan nombor 24. Antara yang berikut, yang manakah faktor biotik, abiotik di dalam suatu ekosistem? Okay, faktor biotik dengan abiotik. Biotik ni benda hidup lah, hidup. Abiotik ni benda tak hidup. Jadi kita pergi dulu kepada faktor biotik yang hidup. Kelembapan tak hidup, humidity tak hidup. Jadi jawapan dia antara A dengan C. Kemudian kita tengok yang C, hydrilla. Hydrilla bukan benda tak hidup, dia benda hidup. Jawapan dia A lah yang paling tepat sekali. Kemudian nombor 25. Tengok pun tahu ni burung hantu. Yang ni tikus. Jadi ini mangsa pemangsa lah. Tikus tu mangsa, burung hantu tu pemangsa. Prey predator. Jadi ini ada, Kak Cikgu dah buat video tentang perkara ni yang melibatkan nutrition dan interaction among organism. Nutrition ni terbahagi kepada dua, autotrophic, heterotrophic. Dan tolonglah ingat ya, apa maklumat-maklumat yang ada di dalam tu, pastinya lah cikgu tak naklah pergi ulang cerita balik dekat kamu. Yang ini kamu kena refresh. Kalau kamu tak ingat, kamu nak kena pergi tengok video tu lah. Dalam interaction ni pun sama juga. Adanya persaingan, adanya predation predator, iaitu predator eat prey, pemangsaan kan, predation. Lepas tu saprophytism, symbiosis. Symbiosis ni ada melibatkan mutualism, commensalism, parasitism. Seterusnya soalan nombor 26. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan situasi keseimbangan dinamik di dalam ekosistem? Keseimbangan dinamik. Seimbang ni dia balance. Okay, balance kan, balance seimbang. Jadi maksudnya dia ada sesuatu yang berlaku pada satu peringkat makanan, dia akan memberi kesan kepada satu peringkat makanan yang lain. Kita ada producer. Producer akan dimakan oleh primary consumer. Okey. Pengguna primer. Kemudian primary consumer akan dimakan oleh secondary consumer. Secondary consumer akan dimakan oleh tertiary consumer. Jadi kalau sesuatu berlaku pada secondary consumer, dia akan memberi kesan kepada tertiary consumer, dia akan memberi kesan kepada primary consumer. Jadi itu masuk keseimbangan. Jadi dia akan balance. Secondary consumer ni bila dia berkurang, dia akan balancekan bilangan yang ini, dia akan memberi kesan kepada bilangan yang ini. Dynamic ni maksudnya apa? Dynamic ni maksudnya dia boleh turun dan naik. Dia boleh turun dan naik. Yalah, kalau sini kurang, yang ni akan naik, sini akan turun. Ya. Sini bila akan naik, sini akan turun. Jadi lebih kurang macam itulah keseimbangan dinamik. Jadi kamu kena baca lah satu-satu ya. Okay, populasi ikan dalam kolam berkurang akibat pencemaran. Populasi harimau berkurang akibat penyahutanan. Populasi alga bertambah kerana penggunaan baja yang berlebihan. Jadi ini lebih kepada kesan-kesan aktiviti manusia. Lebih kepada kesan aktiviti manusia yang menyebabkan pengurangan tu sendiri. Tetapi kalau yang melibatkan keseimbangan dinamik ini, dia lebih kepada yang cikgu cerita tadi ni lah, iaitu yang melibatkan populasi ular berkurang kerana populasi katak berkurang. Itu yang paling tepat sekali. Jadi yang tiga-tiga ni, yang atas ni melibatkan human activity yang akan menyebabkan masalah kepada ekosistem. Soalan nombor 27. Jadi simpan di dalam peti sejuk selepas dibuka. Yang ni mesti melibatkan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma kalau disimpan dalam peti sejuk, dia akan lambat dia punya tumbesaran dia. Populasi dia akan lambat nak bertambah. Populasi ni maksudnya apa? Dia nak membiak tu lambat. Jadi mungkin bila kamu buka, ada 1, 2, 3, 4, 5 yang ada dalam susu tu, yang datang daripada udara. Jadi bila kamu simpan dalam tempat sejuk,
Jadi dia akan susah lah. Dalam masa sehari tu mungkin 1, mungkin 3. Jadi ni kuantiti yang tak bahaya lagi, ataupun kuantiti yang tak menyebabkan susu ni jadi tak elok. Ya, jadi dia melambatkan pertambahan bilangan mikroorganisma apabila disimpan dalam tempat sejuk. Tetapi kalau kamu tak simpan di tempat sejuk, dia akan cepat bertambah. Jadi bila dia cepat bertambah, akan menyebabkan susu tu cepat basi, cepat tak elok, disebabkan mikroorganisma ni bila dia makan susu tu, dia akan hasilkan asid. Dan asid tu akan menyebabkan pengumpalan kepada susu tu. Ya. Jadi bila masuk dalam peti sejuk, pertumbuhan mikroorganisma tu akan dilambatkan. Dia tak bunuh ya, susu kawasan sejuk. Tempat-tempat kita tak letak di tempat beku. Jadi kita letak dia kat chilling punya environment sahaja, bukan tempat beku ya. Jadi dia mencegah pertumbuhan bakteria. Tapi bukan tak boleh langsung bakteria tu bertumbuh, boleh juga, tapi dia lambat. Okey, lambat. Sebab tu kadang-kadang sebulan, 2 bulan dah susu dah memang tak elok. Sebab apa? Bakteria tu dah terus membiak, tapi dalam kadar yang perlahan. Seterusnya soalan nombor 28. Antara berikut yang manakah bukan sumber tenaga alternatif? Alternatif ni maksudnya boleh diguna semula, boleh dihasilkan semula, dan dia dapat diguna dalam masa jangka yang panjang lah, dan dia akan sentiasa ada. Contohnya biomass ni datang daripada najis ke, datang daripada sampah-sampah yang dihasilkan ke. Kemudian tenaga angin. Okey, tenaga angin datang daripada angin lah. Angin kan sentiasa ada. Ni bahan-bahan buangan pun sentiasa ada. Tenaga matahari pun sentiasa ada kan. Tapi fossil fuel ni dia akan berkurang. Kan, berkurang. Ni pun dah banyak cerita daripada sekolah rendah lagi duk cerita tentang bahan api fosil ni. Bahan api fosil ni bukan datang daripada dinosaur apa semua tu ya. Ada kan, cikgu dulu pun faham macam tu juga. Tapi bila baca lagi, rupanya dia bukan datang daripada dinosaur. Zaman-zaman dinosaur dia datang daripada plankton-plankton yang dah hidup lama berjuta-juta tahun lepas tu, yang dah mati. Soalan nombor 29. Pernyataan berikut merujuk kepada satu punca pencemaran air, yang ini menyebabkan insiden tumpahan minyak. Jadi bila insiden tumpahan minyak, paling mudah sekali dia akan tutup lapisan atas permukaan air, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan akuatik akan terhalang daripada menerima cahaya matahari, akan menyebabkan kadar fotosintesis akan berkurang. Okey. Seterusnya ni akan menyebabkan paling jelas sekali lah, paling cepat sekali kalau ada burung laut ni. Burung laut ni terperangkap pada minyak-minyak tu. Jadi bila dia terperangkap pada minyak-minyak tu, jadi dia tak boleh nak terbang lagi dah. Jadi bila tak boleh nak terbang, dia akan terperangkap di situ lah. Lama-kelamaan bila terperangkap, dia tak makan, dia susah nak bergerak, dia hilang tenaga, dia mati. Ya. Jadi increase biochemical oxygen demand kemungkinan jugalah, sebab bila tutup kawasan atas tu menyebabkan tumbuhan-tumbuhan akuatik akan mati. Tetapi laut bukan sedikit ya. Laut bukan satu tempat tu saja. Dia ada banyak. Dia luas, seluas-luas yang ada. Jadi kemudian adanya pergerakan ombak lah, apalah. Jadi agak susah sedikit tentang biochemical oxygen demand ni nak diceritakan, nak dikaitkan. Jadi dekat kolam ke, kat tasik ke, kita boleh gagah lagi lah ya. Kemudian dia ganggu rantai makanan organisma akuatik. Pastinya lah kalau kawasan tu tumbuhan akuatik dah mati disebabkan adanya terhalang nak menjalankan proses fotosintesis, jadi dia akan ganggu rantai makanan. Kemudian dia akan mengekalkan fotosintesis tumbuhan laut. Dah salah lah, yang ni salah. Confirm salah. Kenapa dia nak mengekalkan fotosintesis tumbuhan laut pula? Sebab apa? Sebab dia akan halang tumbuhan laut tu daripada menerima cahaya matahari. Okey. Burung laut akan mati apabila bulu pelepah mereka terlekat minyak. Yang ni betul. Jadi yang cikgu ada cerita. Jadi 4 tu betul, 3 salah. Ni salah, 3 salah kan? Salah. Jadi jawapan ni sama ada 1 atau A atau B. Increase the biochemical oxygen demand. Cikgu nak kata salah sangat pun betul juga, boleh jadi juga ya.
Okey, tetapi yang paling tepat sekali adalah 2 dan 4. Okey, 2 dan 4. Soalan 30. Jadi cikgu bila nampak alga ni mesti ingat eutrofikasi. Eutrofication, kan? Baja daripada ladang yang tepi-tepi tu, hujan datang, hujan bawa baja tu masuk ke dalam kolam ni. Jadi bila baja bertambah, alga akan bertambah. Alga ni akan halang cahaya matahari daripada masuk ke dalam laut, masuk ke dalam air, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan yang ada ni pun mati. Bila tumbuhan mati, bakteria pun akan bertambah untuk mereputkan tumbuhan-tumbuhan akuatik dengan haiwan-haiwan akuatik. Jadi bakteria tu akan gunakan oksigen. Jadi menyebabkan biochemical oxygen demand jadi tinggi. Jadi BOD akan tinggi. Apa soalan dia ni? Yang manakah antara berikut adalah kesan pertumbuhan alga yang pesat? Menyediakan makanan kepada ikan kuranglah. Menyediakan habitat organisma lain salah ya. Mengurangkan keperluan oksigen biokimia. Decrease biochemical, dia akan increase biochemical oxygen demand ya, dia increase BOD. Kemudian halang penembusan cahaya, ini paling tepat sekali lah. Dengan adanya alga ni, dia akan halang penembusan cahaya ke dalam tasik ya. Jadi ini cikgu dah terangkan dalam tajuk eutrofikasi. Video ni dah cikgu buat ya, dalam environmental sustainability ya. Hopefully kalau kamu dah dengar lah video tu. Cikgu cubalah sedaya mampu untuk bagi faham kat kamu. Tetapi nak bagi faham kat kamu ni bukan tanggungjawab, orang kata tanggungjawab utama cikgu. Cikgu sekolah kamu sebenarnya yang patut berusaha 100% lah, okey, untuk pastikan kamu faham. Yang ini adalah sebagai tambahan sajalah, tambahan saja. Kamu nak dengar pun tak apa, tak dengar pun tak apa. Tak ada siapa nak paksa kamu ya. Cikgu cuba sedaya mampu untuk bagi faham dekat kamu. Yang lain tu cikgu berserah lah. Okey. Tak mampu lah ya. 31. Pressure tinggi. Pressure tinggi ni mesti artery. Tak ada benda lain lah, dia mesti artery. Vein dia takkan ada pressure yang tinggi. Artery kamu kena ingat, dia bawa darah keluar daripada jantung. Vein dia akan bawa darah masuk semula ke jantung. Itu antara dua perkara utama bila kita nak faham tentang artery dan vein. Jadi artery ni dia bawa darah sama ada oksigen ataupun darah tidak beroksigen. Darah tidak beroksigen, darah rendah oksigen ni confirm pulmonary. Sebab darah ni keluar daripada jantung nak pergi ke peparu. Okey, jadi karbon dioksida pun tinggilah pulmonary artery. Yang pulmonary vein ni dia tinggi oksigen. Dan yang lain-lain lah. 32. Jadi dia duduk dekat kawasan dalam ataupun kawasan hemosol. Dia duduk ke kawasan hemosol, confirm hemolimfa. Ya, jawapan dia C. Interstitial fluid ni duduk pada dalam badan manusia lah, di antara sel dengan sel. Limfa ni duduk di dalam lymphatic vessel. Apa ni, kapilari limfa ataupun salur limfa. Plasma ni duduk di dalam darah. Plasma ni 55% daripada darah. 90% daripada plasma adalah air. 10% adalah bahan-bahan lain lah ya. Kemudian tengok pun tahu yang ini dia ada satu ventricle sahaja, ada dua kawasan atrium. Yang ni untuk amphibian. Okey, sebagai contoh katak lah. Salmon ni ikan. Ikan ni jantung dia macam tu. Dua sahaja. Ada bahagian atrium dengan ventricle. Helang ni dia complete lah jantung kan. Dia complete. Kemudian lipas ni dia akan melibatkan tracheal system sebab dia insect tracheal system. Okey, tracheal system. Jadi jawapan yang paling tepat sekali adalah salamander lah sebab dia ni adalah amphibia. Salamander ni macam ikan tapi dia bukan ikan, dia dua alam. Okey. Kau tak salah cikgu lah. Kamu boleh search lah muka apa ni, cuba type salamander tu, dia adalah amphibian. Kemudian 34. 34 ni nampak je tengah-tengah tu adalah xylem. Yang dekat luar tu adalah phloem. Jadi phloem ni akan angkut
makanan lah daripada daun pergi ke seluruh kawasan tumbuhan. Xylem ni akan angkut air dan garam mineral daripada akar ke seluruh tumbuhan. Jadi sukros, yang mana akan angkut sukros? Phloem D. Jadi ini ada cikgu dah buat penerangan apa struktur yang ada pada akar kan. Ada root hair, ada cambium vascular, tengah-tengah tu ada xylem, dekat luar sikit ada phloem. Jadi tengah-tengah selalunya xylem. Ni tengah-tengah jugalah. Okey, yang ini dia tak mengalami lagi secondary growth. Soalan nombor 35. Jadi struktur yang ni nampak je terus tahu yang ni adalah cartilage. Cartilage ni akan reduce friction when bone tu meet with each other. When the movement of bone tu bergerak lah, dia reduce friction. Jadi nak tak nak kamu kena ingat struktur yang melibatkan yang ini, adanya tulang di sini, kemudian adanya cartilage, kemudian adanya synovial fluid yang tengah-tengah ni. Synovial fluid ni pun sama juga, dia lubricant. Dia melincirkan pergerakan antara tulang, dua permukaan tulang. Kemudian synovial membrane ni akan hasilkan synovial fluid. Jawapan dia apa? Untuk memberi kesokongan salah, to join bone together salah. To join bone together ni ligament ya. Kalau bone dengan muscle, tendon. Cikgu dulu pun selalu tertukar ya. Kan kita ni belajar kadang-kadang banyak sangat nak ingat sejarah lah, nak ingat fizik lah, nak ingat kimia lah, nak ingat biologi lah. Kadang-kadang ingatan tu bila tak kuat, kita tertukar-tukar. Yang mana satu kan. Tapi bila kita dah selalu sangat dengar, kita dah kata apa, strong kita punya ingatan memory tu, kuat kita punya ingatan memory. Terkenek muscle tubuh ni tendon. Kemudian reduce friction between two bone. Yang ni lah jawapan dia, D. Cikgu pun nak tak larat dah nak sambung ni. Tapi kalau tak buat sekarang ni, bila nak buat lagi kan? Cikgu sebenarnya nak habiskan semua soalan-soalan apa ni yang cikgu ada melibatkan kertas satu ni. Jadi ada Negeri Sembilan, ni Negeri Sembilan cikgu buat, ada Melaka dengan Selangor lagi tak siap ni. Jadi dah siap Negeri Sembilan ni, ada dua lagi lah kertas satu ni. Jadi habis je kertas satu ni, barulah cikgu masuk untuk kertas dua, untuk bahagian A dulu. Bahagian yang pertama dulu, kemudian baru masuk yang bahagian kedua, yang melibatkan soalan struktur, soalan esei. Jadi hopefully kamu dapat bersabar sekejap lah ya. Cikgu akan buat juga kertas dua tu. Cuma tak habis lagi negeri ni. Tak habis lagi ni, kadang-kadang tak boleh nak tidur fikir, tak habis lagi kan. Soalan nombor 36. Antara sel-sel berikut, yang manakah memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan berkayu? Jadi kita ada parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, erenchyma. Erenchyma ni selalu kita dengar, dia ada pada tumbuhan-tumbuhan yang terapung atas air. Jadi dia ada rongga-rongga udara yang akan create buoyancy, keapungan, daya keapungan. Dia adalah sejenis sel di dalam bahagian parenchyma. Tetapi bila ditanya tentang sel apa yang ada pada tumbuhan yang terapung tu, kita kena jawab erenchyma lah. Jadi ini pun cikgu dah terangkan. Untuk ground tissue ni atau tisu asas ni, dia ada parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Jadi jawapan dia tu sclerenchyma ada kat sini. Provide mechanical support, elasticity to plant. Okey. Jadi function dia support mechanical strength for matured plant. Jadi jawapan dia adalah C. 37. Rajah 21 menunjukkan anggota hadapan dan anggota belakang arnab. Jadi ini melibatkan arnab ya. Jadi yang mana satu yang menerangkan mengapa arnab boleh melakukan lompatan yang jauh. Okey. Strong muscle, betul lah, strong muscle kan. Short hind limb, betul ke short ni? Cikgu rasa macam tak tepat dia short. Short ni salah lah, nombor 2 salah. Jadi sama ada 1, 3 atau 3, 4. Jadi 3 dan 4, yang mana satu betul? Ya. Kalau tengok dalam buku teks, dia tak ada tentang rabbit dia. Dia ada tentang belalang. Jadi belalang ni kalau kamu tengok, ni ada dekat, sebab buku teks ada kat depan muka surat, depan cikgu ni, muka surat 276 buku teks. Kamu tengok dekat belalang tu nombor 2. Dia tulis situ apabila otot extensor mengecut. Dia tulis otot extensor mengecut
Belalang, kaki belalang lurus. Kaki lurus. Kaki lurus. Yang ni lah cikgu tengok. Hind leg straighten backward. Extensor dia kecut. Jadi kalau extensor kecut, flexor mesti relax. Jadi kalau dia nak bagi tahu tentang meluruskan anggota belakang, jadi extensor mesti kecut yang melibatkan 2 dan 4. 2 dan 4. 2, 4, 1 dan 4. Tapi 1, 4 tak ada jawapan dia. Dia hanya ada 1, 3, 3, 4. Okey, 1, 3, 3, 4. Cikgu tak tahulah. Kamu boleh bincang dengan cikgu kamu apa jawapan yang tepat bagi soalan nombor 37 ni. Ya, bukanlah nak beritahu cikgu tahu semua ya. Banyak jugalah benda cikgu tak tahu. Tak upayalah. Kadang-kadang kita punya pengetahuan ni terbatas. Jadi kamu boleh bincang dengan kawan-kawan kamu ke, dengan cikgu kamu ke, dengan siapa-siapalah. Mana tahu dia ada lebih pengetahuan nak menerangkan soalan nombor 37 ni. Kamu nak terang kat cikgu pun boleh jugalah. Nanti boleh mesej cikgu apa jawapan dia yang tepat berdasarkan penerangan kamu. Soalan nombor 38, Rajah 22 menunjukkan penghantaran impuls melalui sinap. Okey, melalui sinap. Jadi sinap ni ataupun kita panggil synaptic cleft. Okey, synaptic cleft. Jadi ini melibatkan nervous system ataupun sistem saraf lah, sistem saraf. Jadi ada yang ni, kalau yang ni kita panggil sebagai post, apa ni kita panggil kita panggil synaptic node. Synaptic node. Okey, hujung ni. Jadi bila impuls saraf sampai saja akan bergeraknya synaptic vesicle. Synaptic vesicle akan bergerak sampai ke dia punya hujung membran ni. Kemudian dia akan lepaskan neurotransmitter. Cikgu tak nak terang in detail yang ini ya. Kamu boleh tengok video. Video ni tak siap lagi lah yang bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dah siap. Yang ni salah ya. Yang ni bukan motor neuron. Yang ni adalah sensory neuron. Cikgu ni kadang apa terlepas pandang. Okey, motor neuron, sensory neuron. Okey. Mana tak tahu. Neurotransmitter. Neurotransmitter ni ada banyak jenis. Yang selalu cikgu sebut ni acetylcholine, ada kat bawah ni. Ada acetylcholine, serotonin, dopamin. Jadi ketiga-tiga ni adalah jenis neurotransmitter yang dia berbeza ikut kepada tempat di dalam badan. Kalau tak salah cikgu, dopamin ni ada pada bahagian otak ya, ada bahagian otak. Melanin ni adalah skin pigment ya. Skin pigment. Jadi jawapan ni adalah A lah, sebab dia not substance X. 39. Pernyataan berikut menunjukkan kesan-kesan ketidakseimbangan hormon. Pada orang dewasa menyebabkan akromegali, tulang tangan rahang membesar. Jadi yang ini lebih kepada growth hormone ya. Growth hormone. Jadi growth hormone ni dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Kelenjar adrenal ni hasilkan adrenalin lah. Pankreas ni hasilkan insulin dengan glukagon. Thyroid ni akan menghasilkan thyroxine. Soalan nombor 40. Rajah 23 menunjukkan kegunaan hormon auksin dalam bidang pertanian. Hormon auksin ni akan boleh menyebabkan buah ni akan terhasil tanpa ada biji. Okey. Jadi merangsang pertumbuhan buah tanpa persenyawaan. Jadi tanpa persenyawaan boleh menghasilkan buah. Sebabkan tidak ada persenyawaan lah dia tiada biji ya. Salah lah ni. Prevent fruit from infested by pests ni kita guna pesticide lah. Stimulate ripening ni ethylene. Help delay fruit aging ni cikgu tak ingat. Okay. Promote larger grape. Promote seed germination. Bukan. Cytokinin ni ni induce seed dormancy, stomata closing and during drought season. Fruit ripening. Jadi untuk ethylene ni adalah untuk fruit ripening. Okay. Fruit ripening mana ni? Ni delay fruit aging ni yang mana satu ya? Yang ni ikut abscisic acid ni.
Dia induce seed dormancy. Induce seed dormancy tu maksudnya apa? Dia akan cuba galakkan seed tu dalam keadaan dormancy. Dia tak germinate lagi. Kalau seed tu dah germinate, dia akan bermasalah lah. Sebab apa? Sebab bila dia dah germinate, dia dah tumbuh akar dan pucuk. Jadi bila tumbuh akar dan pucuk, dia susah sikit nak dijual. Orang tak nak belilah sesuatu yang ada akar dan pucuk ni ya. Kemudian nombor 41. Jadi ini enter. Jadi ini bahagian filament yang kita panggil sebagai carpel ya. Carpel. Stamen. Carpel ni yang melibatkan stigma, star, ovary, ovule. Dulu kita panggil pistil. Disebabkan kamu silibus baru. Jadi ikutlah apa yang silibus baru ni bagi tahu ya. Kemudian ni stigma lah. Okey. Ini adalah stil. Yang ini adalah ovule. Luar ni adalah ovary. Kemudian yang ini petal. Kemudian yang ini sepal. Yang ini peduncle. Okay, peduncle. Kena labelkan lah ya. Yang ni cikgu dah buat lah video tentang ni ya. Hopefully kamu boleh tengok dan fahamkan apa yang cikgu dah terangkan. Cikgu tak nak ulang lah ya. Tak nak ulang. Jadi which label A, B, C, D? Development of pollen grain. Pollen grain ni yang melibatkan jantan punya. Dia sperm lah. Sperm. Okay. Jawapan dia A lah. Dekat enter. 42 melibatkan testis. Okay. Jadi ini adalah seminiferous tubule. Ini vas deferens. Okay, vas deferens ni akan angkut sperm tu untuk pergi ke urethra. What happen if structure X is cut and ligated? Jadi sperm tak boleh nak lalu lah. Jadi dia takkan keluar sperm, dia akan keluar cairan sahaja. Cairan yang datang daripada seminal vesicle dengan prostate gland. Cairan tu akan keluar juga, cuma tiada sperm, dia kosong, dia tiada sperm bila ada ejakulasi ya. Jadi sperm is not released. Jadi inilah, ini terang, ni panjang. Untuk bahasa Inggeris cikgu tak sempat buat lagi. Jadi hopefully lah dalam 2-3 hari ni cikgu akan cuba buat lah ya. Tak habis lagi ni kertas ni. Ini baru Negeri Sembilan, ada Melaka dengan Selangor. Berikut ada dialog dua pasangan berkahwin mengenai masalah perancangan keluarga. Jadi kami telah berkahwin selama 7 tahun dan ingin menghadkan bilangan. Dia nak hadkan, bukan dia nak tambah anak. Jadi bila nak hadkan ni adalah buat perancangan keluarga lah. Jadi maksudnya dia nak halang berlaku persenyawaan antara sperm dan ovum tu, dia nak halang berlaku persenyawaan. Jadi antara yang lelaki boleh buat, dia pakai kondom. Okey. Silibus kamu tak ada asalnya belajar tentang benda ni. Dia pakai kondom. Untuk yang perempuan, dia boleh pakai kita panggil T-section tu. Okey. Ataupun dia boleh potong bahagian tube fallopian tu, tubal ligation kalau tak salah cikgu. Kalau untuk lelaki, dia boleh potong bahagian vas deferens. Kalau untuk pasangan Q, dia ada pasangan P. Pasangan Q pula, kami telah berkahwin 7 tahun, ingin mempunyai anak, tetapi isteri gagal kerana saya mempunyai suami dia ni ada bilangan sperma yang rendah. Jadi dia kuranglah bilangan sperma dia. Jadi couple P ni nak sekat anak, tak nak anak. Jadi dia boleh in vitro fertilization ni untuk tambah anak. Surrogate mother ni untuk tambah anak. Embryo transfer ni untuk tambah anak. Vasectomy ni kalau dia tak nak anak, dia nak stop. Okey. Jadi kita couple P. Couple Q, tubal ligation ni dia nak stop. Artificial insemination ni memang baguslah untuk tambah anak, untuk dapatkan anak lah. Intrauterine artificial insemination device ni dia bubuh dekat kawasan organ pembiakan dia tu untuk halang anak. Okey, untuk stop. Hysterectomy ni untuk stop. Jawapan paling tepat adalah B lah. Kemudian, what is genotype of carrier for color blindness? Okay. Carrier ya, pembawa. Jadi color blindness tu dia melibatkan jin terangkai seks. Jadi dia mesti melibatkan kromosom
yang melibatkan kromosom seks lah. Tetapi selalunya dia tak ada pada Y, tidak ada pada Y, dia hanya pada X. Dan dia disebabkan oleh recessive gene. Gene recessive. Kalau dia carrier maksudnya dia tak kena penyakit tu. Jadi dia masih lagi normal. Sebab dia normal. Yang ni dia bawa penyakit, dia color blindness. Yang ni dia color blindness. Yang ni normal. Yang ni carrier. Jawapannya adalah B. Seorang wanita memerlukan pemindahan darah semasa pembedahan caesarean. Dia mempunyai antibody anti-A, antibody anti-B. Jadi tubuh badan dia, wanita ni, dia ada antibody anti-B. Okey, antibody anti-B, antibody anti-A. Jadi confirm dia darah O. Sebab apa? Sebab darah O tidak ada antigen A dan antigen B. Bila tidak ada antigen A dan antigen B, tubuh badan dia boleh hasilkan antibody anti-B, antibody anti-A. Okey? Kumpulan darah manakah sesuai untuk dirinya? O hanya boleh terima darah daripada O sahaja. Dia tak boleh terima A, tak boleh terima B. Kalau dia ambil A, antibody anti-A ni akan pergi serang darah A tadi, akan musnahkan. Jadi dia akan ada agglutination, pengumpulan darah nanti bermasalah kepada tubuh badan. Sebab apa? Dia akan tersangkut darah tu, menyebabkan dia akan ganggu salur darah tu nanti. Darah A pun tak boleh, darah B pun tak boleh, darah AB pun tak boleh. Confirm darah O sahaja. 46, rajah 26 menunjukkan satu struktur molekul. Apakah struktur itu? DNA lah, deoksiribonukleik acid. Double helix DNA kan, double helix DNA. Jadi kita ada DNA sini. DNA ni terdiri daripada dua polynucleotide yang intertwine antara satu sama lain, yang sehingga satu tahap dia akan membentuk gene. Dia akan membentuk gene. Okey? Jadi dia kadang-kadang kita nak bagi tahu DNA tu mungkin kecil yang ini DNA. Kita nak bagi tahu gene tu seolah-olah lebih besar, tetapi dia boleh merujuk kepada semua keadaan. DNA tu boleh jadi lebih besar berbanding gene. Jadi ikutlah kita punya penulisan kita tu macam mana. Jadi tak ada masalah sangat kecil dan besar ni. Dan akhir sekali dia akan membentuk kromosom. Jadi kromosom ni dah mengalami S phases lah, interface kan. Okey. Ni kromatik. Dia dah mengalami S phase, dia ada sister kromatik di situ. Jadi apakah struktur bagi X? Apa struktur? What is the structure? DNA lah. DNA. A man with heterozygous rhesus positive married to rhesus negative. What is the probability to get rhesus positive child? Okay. Kalau yang heterozygous rhesus positive married to woman, okay, dia rhesus positive. Jadi rhesus positive, dia heterozygous ya, rhesus negative. Okay, heterozygous. Kemudian with woman with rhesus negative, married to woman with rhesus negative, rhesus negative, rhesus negative. Jadi yang ini dia akan jadi RA positif, RA negatif. Yang ini jadi RA negatif saja, RH. Cikgu tertinggal pula ni. RH negatif. Apakah kebarangkalian untuk anak menjadi rhesus positif? Jadi yang ini positif lah, ni positif. Yang ini negatif. 1 nisbah 1. Jadi 1 nisbah 1 ni 50%, sini 50%. Jadi jawapan ni adalah B. Ni buat bentuk-bentuk ni, dia bubuh acuan lah. Dia bubuh acuan tu adalah environmental, persekitaran. Mudah saja.
What is chromosome in liver cell of the Down syndrome? Down syndrome ni akan lebih kromosom, dia akan lebih kromosom pada nombor 21. 21 ni dia ada 3 kromosom nanti. Okey. Dia ada 3 kromosom pada nombor 21. Jadi dia akan lebih lah. Jadi 2n tambah 1, 47. N kan 23 kan untuk manusia. Dia 47. 50. Rajah 28 menunjukkan satu proses yang menyebabkan variasi genetik. Ini proses apa? Crossing over atau pindah silang. Jadi ini dua kromosom ni dipanggil sebagai kromosom homologous kromosom. Proses nak membentuk homologous kromosom ni dipanggil sebagai sinapsis. Okey, sinapsis. Tempat berlaku pertukaran tu dipanggil sebagai kiasmata. Okey. Apakah proses X? Proses akan menyebabkan crossing over. Ini salah lah, crossing over. Color of iris. Boleh jadi jugalah kan, color of iris. Jawapannya adalah D. Habislah ya, yang melibatkan Negeri Sembilan, kertas 1 biologi tahun 2020. Jadi cikgu ada 2 negeri lagi ni, Melaka dan Selangor. Nanti habis kertas ni barulah cikgu masuk pada kertas 2 ya. Kamu harap bersabarlah. Cikgu tahu ada yang minta cikgu buat kertas 2 kan. Harap bersabar, cikgu ada 2 negeri lagi cikgu nak habiskan. Satu-satu dulu. Kita habis kertas 1 baru kita masuk kertas 2. Ya. Kertas 2 pula cikgu nak buat bahagian yang 1 dulu, yang soalan struktur dulu, kemudian barulah bahagian yang esei. Jadi dia ada kata apa? Flow dia lah. Dia ada flow dia ada aliran dia, yang mana satu dulu, yang kemudian dan seterusnya.